弟兄姐妹在主里平安，大家平安。新年快乐. Saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk kesempatan saya boleh melayani di tempat ini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. 我们进入祷告。 Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami kembali boleh diberi kesempatan, hari yang baru, kehidupan yang baru, dan juga boleh menikmati anugerah Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa, melalui firman Tuhan. 神啊，我们要感谢你，因为今天经过你那么美好的赐福以给我们每位，使到我们能够聆听你的赞美，你的诗赞美，用诗歌来赞美你，还有能够来聆听你的道。 Kami memohon kiranya Roh Kudus yang boleh mengurapi, memakai, dan memberikan karunia kepada kedua hamba-Mu. 我们求你的圣灵来托住你的两位妇人， Agar semua kami boleh merasakan bahwa firman Tuhan sungguh boleh bekerja dan kami boleh mengalami transformasi sebagai pengikut Kristus. 使到我们每位都能够得到了改变，来有你以你的灵来改变我们每位。 Anugerahkan kami, karuniakan kami memiliki hati yang lembut, hati yang siap untuk dibentuk dan boleh menjadi pelaku firman. 求你赐给我们一颗柔软以温柔的心，使到我们能够来领受你的道。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们求，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari satu topik, yaitu dari nafsu duniawi menuju kepada transformasi radikal. 今天我们的话题是从属世的欲望到彻底的改变。 Kita belajar bagaimana Tuhan memanggil dan memakai Simon orang Zelot. 我们来学习神如何来招西门奋跃党人。 Ada dua bagian Alkitab yang akan kita baca, saya sudah tampilkan juga di PowerPoint. 有两项神的话语，我们一起来读。 Mari kita baca bersama-sama yang mengerti bahasa Indonesia maupun Mandarin, supaya hemat waktu kita serentak saja ya. 我们一起来读中文或者是印尼文。 Yang bahasa Indonesia saya persingkat di ayat 14, kemudian lompat ke ayat 18. 1, 2, 3. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot. Kemudian Kisah Rasul pasal 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Nah, saudara-saudara sekalian, dua bagian ini ingin menjelaskan ataupun memperlihatkan bagaimana Simon orang Zelot yang dipilih menjadi 12 di antara 12 rasul dan terus mendapatkan anugerah, yaitu pada hari Pentakosta menerima kuasa Roh Kudus. 这两段经节呢，就是要说明西门奔月党人，他就是属于在这个圣经里面。 Tidak banyak yang ditulis mengenai Simon orang Zelot. 在圣经里面很少提到这位西门， Tetapi kita bisa belajar, dia juga mengalami transformasi. 我们可以从他的彻底的改变来学习。 Nah, saudara sekalian, ini walaupun memasuki masa Prapaskah ya, tapi juga suasana Imlek ya. 我们其实也进入了我们的受难节，其实也同时我们也庆祝我们的新年。 Kalau Bapak Ibu atau adik-adik sekalian yang pemuda remaja, Imlek kesannya yang paling besar itu apa ya? 新的年轻一代，这个农历新年 Semua 对你 bilang 们来说是什么意义呢？ Semua bilang hongbao ya. 也许我们注重的就是红包。 Kita saksikan sedikit, ada video tentang angpao ya. 在这里有一段就是关于红包的一个短视频。
Ya, ada bos mau kasih angpau tahun baru. Nah, ini ada karyawannya senang sekali dapat angpau. Ada yang dapat 200 yuan, ada yang 100, ada yang 300. Yang pakai jaket ini hanya dapat foto bos ya. Dia menjadi kesel sekali. Mengapa punya saya berbeda? Yang lain 300, 200, 100. Siapa mau foto bos? Bos ini ngerjain saya. Bosnya datang. Sudah dapat angpau ya? Siapa dapat foto saya? Saya mau kasih 10.000. Yang dapat foto mau dikasih 10.000 ya, tapi sebelum mendengar itu fotonya sudah dikoyak. Nah tentu dia nggak boleh ketahuan mengoyak foto bos ya, jadi dia masukin uang sendiri. Nggak ada ya. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 各位弟兄姐妹， dari video ini kita bisa mengambil makna apa ya? 在这个短视频，我们能够学习到什么？ Yuk diskusi sebentar, jangan 也 terlalu 许 kaku ya. 可以跟身边的人谈论一下， Dapat pelajaran apa? 我们能够从中学到什么？ Semua boleh bicara? Oh, jangan terlalu 不 cepat 要 ambil 太快拿 kesimpulan. 一个断定。 Terus yang 还有 dapat 呢？ yang dapat angpau jangan banding-bandingkan. 还有拿到红包，我们不要来攀比。 Ya. Salah satu mungkin yang bisa saya pikirkan adalah karyawan ini kurang mengenal laupannya, betul ya? 其中就是 Karyawan ini kurang mengenal 这 bosnya. 这位职员他不怎么来认识他这位老板。 Kalau dia mengenal bosnya dengan mendalam, dia pasti tidak akan mengoyak fotonya, betul 如 tidak? 果他认识这位老板，关系好的话，他不会去撕掉他那张照片，对吗？ Demikian pula, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat kehidupan para rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, di awalnya kurang mengenal siapa Tuhan Yesus. 我们也看到起初这些神的使徒，他们也不怎么认识神。 Sehingga di awal-awal respon mereka kurang tepat. 到他起初他们对于神的回应是有些错误的， Mereka ingin jadi yang terbesar. 他们从中呢都要成为最大的， Mereka ingin nanti punya jabatan. 他们要做到最上的那个高位的。 Karena 地位 pengenalan mereka, mereka mengira Yesus adalah Mesias yang secara politik membebaskan dari pendudukan Romawi. 他们认为主耶稣就是一个在政治上能够使到他们推翻这个罗马帝国的统治。 Mereka pikir bahwa Yesus yang berkuasa melakukan berbagai mujizat nanti juga akan pakai kuasa itu untuk jadi raja secara politik. 他们看到主耶稣那行了那么多的奇迹，他也知道，他也认为主耶稣将有那个大能来推翻这个罗马帝国， Sehingga responnya kurang tepat. 使到他们的回应呢，就是有很大的错误。 Nah, saudara-saudara sekalian berbicara tentang nafsu duniawi menuju kepada transformasi radikal. 我们在这个话题从属世的欲望彻底转变到属灵的。 Dunia juga menawarkan kita untuk memiliki respon apa, ya. 我们这个世界呢，常常提供我们要我们怎么样来回应这个世界。 Dan sering sekali berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. 其实呢，世界所给予的跟主耶稣给予的完全不一样。 Contohnya karena suasana Imlek ya, saya Biru. tampilkan ini ya. 比如这个农历新年的气氛中， Orang Tionghoa suka ini ya. Angka berapa ini? 我们华人都喜欢 Angka 8 ya, karena 八 Fa- 的这 fa- 个 ya 数字， Fa- 财 terus ya. 发财。
Kemudian ada orang lebih tahu ya, secara umum bahwa selamat tahun baru itu lebih taunya kongsi fa cai. 在大众化呢，人家只认同这个“恭喜发财”这个祝词， Padahal ini bukan artinya selamat tahun baru ya. 但这个的含义呢，不是新年快乐的意思， Tetapi kongsi fa cai itu artinya selamat kaya raya betul. 就是希望得到财富与兴旺。 Jadi kita mesti punya pengertian apakah betul kita mau mengucapkan selamat kaya raya. 是否我们要以这个祝词来祝福别人？ Lebih tepat adalah kongsi 新年 atau 新年快乐 ya. 比较贴切的就是要新年快乐这个祝词。 新年快乐itu persis terjemahan bahasa Inggris itu Happy New Year 新 ya. 年快乐就是 Happy New Year Kalau kongsi 新年 itu ya kongsi selamat 新年 itu tahun baru. 啊。如果恭喜新年，就是恭喜新年。 Ya. Ada satu lagi yang saya suka pakai juga adalah 新年蒙恩. 在接下来就是一个新年蒙恩， Ya, selamat tahun baru. Di dalam tahun baru ini dipenuhi dengan kasih karunia. 就是我们在这个新的一年充满着神的恩典。 Tetapi dunia termasuk tradisi Tionghoa menawarkan ya itu ya tanda petik nafsu duniawi, kaya raya ya, hoki terus. 所以这个属世的呢，就我们中国文化也是提供了这个富裕的这个概念。 Waktu saya cerita materi ini, salah seorang pemuda bilang ada nasabahnya minta buku rekeningnya dibatalkan, diganti karena angkanya belakang itu 4444 ya. 因为有一位年轻人，他说他的一位银行的那个储存者，他要他换他的银行本，因为他后面是444。 Kenapa saudara sekalian? 为什么呢？ Karena angka 4 dipercaya, dianggap si ya, mati ya. 因为这个 Jadi membawa 4的 sial ya. 数字就代表死的那个意义。 Jadi saudara sekalian, kita ditawarkan terus harus yang hoki-hoki, yang baik-baik, tetapi tidak memakai logika, nalar ya. 啊，所以就要接受这些有福气的，还有财气的，其他的就不管了。 Nah, yang berikutnya kalau kita lihat lagi tahun ini katanya tahun kuda api ya. 然后今年就说是火马之年， Wah, begitu ketik di Google langsung muncul 3 show yang bakal jadi miliarder. Siapa nggak pengen jadi miliarder ya? 有3个属什么的，他们会成为大暴富。 6 show yang paling tajir ya. 然后第6个属这个年属的，他们会就发财这个意思。 Yang show kambing bagaimana nanti di tahun kuda api ya? 这个属羊的人将在这一年将会发生什么？ Peluang hoki di tahun kuda api. 然后在今年呢，在这个年谁有这个什么机会来发财等等。 Jadi betul-betul dunia menawarkan tanda petik nafsu duniawi ya, keserakahan, kekayaan. Hanya itu saja. 提供了这个属世的这些财富的概念。 Nah, di dalam kepercayaan Tionghoa ya ini semua juga ditambah lagi dengan kepercayaan Hong Shui dan lain-lain 还 sebagainya. 有我们信风水啦等等啦，这是华人的一些传统还有文化。 Tahun kuda api supaya hoki ya, nah mungkin digeser perabotnya atau pintunya mengarah kemana-kemana dan sebagainya ya. 也许门啊或者某某你的家具要把它移一下，使到能够有福气来。 Apakah itu benar? 是否这个概念是对的呢？ Atau itu sebenarnya bertentangan dengan nilai firman Tuhan? 是否这些都与我们神的话语是不一致的？ Pada prinsipnya manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. 其实我们被神造是照神的画像来造我们的， Diberikan kemampuan untuk menguasai dunia. 神也给予我们力量，能够来征服这个整个世界。 Tapi kalau kita percaya Shio, kita percaya Feng Shui dan sebagainya, berarti kita sedang membalikkan posisi manusia secara firman Tuhan. 如果我们相信这一些呢，就代表我们把神的话语来颠倒了。 Berarti kita posisinya berada di bawah si kuda, si macan, si kambing dan lain sebagainya. 所以我们的
位置呢又在这些属世的东西下面。 Termasuk di bawah posisi pengaturan Hong Shui dan lain sebagainya. Padahal harusnya kita yang mengatur semuanya. 所以我们就处于在这些风水的、风俗的、相信的概念之下。 Sebagai orang Tionghoa yang sudah Kristen, apakah kita sudah mengalami transformasi di dalam 成为 pemikiran 一 ini? 个已经信主的华人，是否我们真的彻底已经被改变了？ Ada satu lagi yang saya ambil contoh. Nah ini dia. 还有其他的一个， Di sini namanya kue bakul apa kue keranjang ya? 这里说是那 Kue 个 keranjang ya, bukan kue 年 bakul ya. 糕，年糕， Niengkau ya, 对 kue keran. 年糕，Ada yang bilang kue keranjang, ada yang bilang kue bakul. Sudah makan? 有 Sudah ya. 吃过了吗？ Ya, menurut tradisi ini dipakai untuk satu hari sebelum Imlek menyembah sesembahan untuk dewa dapur. Ya. 传统呢，就是这个年糕要提前一天还没有新年，就是在除夕那一天要祭这个灶神。 Nah, Cao Kong ya atau Cao Kong. ya Cao Shen ya betul juga ya. Nah, saudara sekalian ada kepercayaannya kenapa harus dikasih kue bakul atau kue keranjang. 为什么要给这个糕点给祭这个神呢？ Jadi rupanya si Dewa Langit mengirim Dewa Dapur setiap akhir tahun. 因为这个它属于天宫，那个把这个灶神寄给每个家庭，在 Memeriksa 之前 sepanjang tahun rumah ini baik enggak, jujur tidak, korupsi tidak. 就是来检查每个家庭他们的状况。 Kalau baik-baik nanti tahun depan rezekinya ditambah. 如果这个家庭过得很好、很和谐，明年将会加给他们。 Kalau kurang baik dilapor ke Dewa Langit, nanti tahun baru rezekinya dikurangi. 如果过得不好呢，就是要把它呈到那个天上的神那边去， Ya. 天宫那边。 Namanya Cungkoren ya, banyak akal ya. 所以我们中国人真的很多， Dikasihlah kue bakul yang manis-manis dan lengket-lengket. 就给这个糕点，它又甜又黏黏的， Supaya lapornya manis-manis. 所以他就会把甜甜的东西呈上去。 Kalau mau lapor yang jelek-jelek nggak bisa ngomong karena lengket. 因为要说坏的呢，他的嘴又很黏，不能够说出来。 Nah, saya bukan ngarang cerita, sudah sekalian sudah baca di Google itu ada tercantum ya. Artinya dipercayai 这个是传统性的一个信仰信 ya 念。 yang saya buat warna merah ya. Keluarga-keluarga memberikan kue bakul yang lengket dan manis 所以这些家庭呢，他们就以这个来祭这个神， to keep him happy. 使到他感到甜，然后他就是高兴的。 And so that he couldn't open his mouth to say bad things. 所以他不能够打开他的嘴巴，因为黏黏的，不能够呈上不好的。 Tapi saudara-saudara sekalian, di dalam firman Tuhan kita disadari bahwa semua budaya atau tradisi ini yang terakhir ini ya, menyadarkan semua orang termasuk orang Tionghoa bahwa kita ada dosa, betul tidak? 所以我们就要意识到这个传统也意识到我们每位，我们本来也是有罪的。 Bahwa manusia sadar ada dosa dan memerlukan penebusan atau membayar hutang dosa. 因为我们是有罪的，所以我们必须有赎罪的方法， Hanya caranya yang berbeda. 所以他的方法也是不一样的。 Bagi yang belum menemukannya di dalam Kristus, maka cara-cara seperti ini yang dipakai. 所以还没有认识基督的呢，他们就用这种传统方法来解决他们的罪。 Termasuk berbagai tradisi yang mengharapkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keselamatan. Karena belum menemukan Kristus, maka dipakai berbagai cara. 有如一些想望着有发财的那种概念，他们也是用属世的方法来 Kita 解决。 perlu mengalami transformasi di dalam 我们 Kristus. 实在需要来在主里面彻底的改变。 Damai sejahtera, kebahagiaan sejati, dan keselamatan yang diharapkan dalam tradisi-tradisi hanya dapat diwujudkan oleh Kristus. 只有在基督里面，才能够得到真正的平安与幸 Karena 福。 Yesus memang tujuannya datang ke dunia memberikan dirinya untuk
penebusan dosa. 因为主耶稣他来到这个世上，他本来就是要赎我们每位的罪。 Nah, mari kita lihat beberapa bagian dari Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 23 ya. 我们再看哥罗西书在第2章13节到23节。 Saya baca dulu bahasa Indonesia, di situ dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum, mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ayat 16, 17, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya. Sampai ayat 17 saja ya. 好，我读吗？ Boleh kalau Iya. sudah ada teksnya silakan 你 ya. 们从前，哥罗西书第2章第13节，你们从前在过犯和未知隔离的肉体中死了，神赦免了你们，更叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在历历上所写攻击我们的、仗义我们的字句，把他刺去，钉在十字架上，即将一切执政的、掌权的、拐来的，明显给众人看，就仗着十字架夸胜，所以不拘在饮食上，或节期、受月、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后世的影儿，那因本是基督。 Ya, sekarang ayat yang penting lagi. Ayat 20 sampai 23 ya. Dikatakan di sini, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan? Seolah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyaksikan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, ayat 20 sampai 你们若是 23. 与基督同死，脱离了世上的血，为什么仍在这世俗中活着，服从那不可拿、不可藏、不可摸等类的规条呢？这都是照人所吩咐、所教导。说到这一切正用的时候，都败坏了。这些条规使人徒有智慧之名，用私意崇拜。自卑、谦卑、苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效的。 Nah, saudara-saudara sekalian lihat di sini bahwa Paulus menjelaskan karena Kristus sudah mati bagi kita, hutang dosa kita sudah dilunasi dengan dipaku di atas kayu salib, maka semua yang diperlukan untuk menuntut kita sudah dipenuhi oleh 所以 Kristus. 使徒保罗在这里强调说，基督耶稣已经在十字架为我们死了，所以这些属世的一些礼节都完全不需要了。 Nah, Paulus juga mengingatkan bagi orang yang masih suka ya, bukan berarti kita tidak menghormati tradisi ya, tapi memakai tradisi sampai menentukan nasibnya, kesejahteraannya, bahkan keselamatannya. Jangan sentuh ini, jangan begini, hari ini hari baik, hari ini kurang baik dan sebagainya. Paulus katakan itu semua hanya memuaskan nafsu duniawi. 保罗说：“你们若是还是这个不可以摸，那个不可以摸，这个不可以拿，这些属世的东西，真的是毫无意义。” Dan itu semua sudah tidak perlu lagi karena sudah diwujudkan atau sudah digenapi semua harapan-harapan akan aturan itu di dalam Tuhan Tuhan 因为 Yesus. 这些琐碎的事已经被在基督里面已经被完成了。 Maka kita belajar dari sini, dari tradisi dan sebagainya, apakah kita sudah mengalami transformasi yang radikal di dalam pemikiran,
budaya, filsafat, dan berbagai 所以 tradisi. 我们的思想、我们的概念是否已经完完全全彻底的被改变了？ Saya hanya mengusulkan pakailah tradisi ini untuk menjadi jalan memasukkan Injil kepada saudara-saudara kita yang belum percaya. 我们可以了解这些传统性的东西，不过我们用于这些来传讲神的福音。 Contoh misalnya waktu kita nampak di rumah keluarga atau family ada kue bakul. 或者我们在我们的亲戚家里，我们看到有这些年糕， Kita boleh diskusi kenapa ini kue bakul ini asalnya mulanya dari mana, 可以 lalu akhirnya memasukkan Injil 我们 Kristus. 可以跟他们探讨这个礼节的东西是从哪里来的，然后可以把福音慢慢的传给他们。 Bagi orang yang percaya tahun kuda dan sebagainya, percaya Hong Shui ya, 对于那些他们相信这个活马年啦，相信风水的人啦， perkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan atas Feng Shui. 我们可以把主耶稣给他介绍给他们说，这个就是这个一切风水的神。 Ya, karena ada dicatat di dalam Lukas pasal 8 ayat 25 kalau nggak salah ya. 在路加福音里面也是有记载的。 Mandarin terjemahannya kira-kira begini, 这人是谁？连风和水都听从他了。 Orang ini adalah siapa? Air dan angin semuanya mendengarkan dia. Betul, pada waktu Yesus meredakan angin 当 ribut. 主耶稣镇住那个大风浪的时候， Kalimat Indonesianya, siapa gerangan orang ini? 这人是谁? Ia memerintahkan angin dan angin dan air pun tunduk atau taat kepadanya. 这些那个现象，自然现象都持在主耶稣的。 Persis kata-kata 风和水听从他。就是有风水这句话。 Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita juga mulai belajar transformasi mulai dari cara berpikir ya. 所以我们从我们的思想方面，我们也是要彻底的改变。 Sekarang kita mau melihat dari panggilan Tuhan Yesus kepada Simon Simon orang Zelot ya. 我们要看主耶稣来招这个西门笨锐党， Bagaimana dia mengalami perubahan dari nafsu duniawi menuju kepada transformasi radikal. 这位西门他是怎样来改变的呢？ Nah, saudara sekalian, Simon orang Zelot ini, Zelot itu arti dari bahasa Aram ya, Kana'a, yang berarti orang yang tekun, berusaha, memperoleh, giat dan rajin. 这句话是从迦拿尼人的迦拿安的意思，是热心的人，努力追求的人。 Tetapi juga ada satu pengertian orang Zelot itu pada umumnya adalah kelompok atau anggota gerakan yang melawan pendudukan Roma di tanah Palestina dimulai dari tahun 63 sebelum Masehi atau sebelum 分 kelahiran 瑞党 Yesus. 人呢，一般指的是一个反抗罗马统治的犹太活动成员。这个活动关于在公元63年，当罗马占领巴勒斯坦之后， Mereka itu, mohon maaf, seperti kelompok yang sangat radikal juga dan menghalalkan cara-cara kekerasan untuk mencapai kemerdekaannya atau memberontak kepada 所以 Roma. 他们也比较极端的一个组织，所以他们也用了一些那个暴力的行动来维持他们的信念。 Sehingga para penafsir mengatakan pada waktu Yesus memanggil Simon orang Zelot dan dia mau ikut, motivasinya adalah supaya Yesus jadi Mesias yang membebaskan Israel secara politik. 所以西门呢，这位西门最初跟从主耶稣的动机是期待主耶稣能成为一个政治性的弥赛亚。 Dan hampir sama dengan motivasi para rasul yang lain pada awalnya. 所以在初期呢，这些门徒主耶稣的使徒，他们全部都有这种动机的想法。 Kemudian saudara sekalian dari berbagai catatan ketika Yesus memanggil 12 rasul ada beberapa kata yang dipakai. 所以在主耶稣呼召12门徒的时候，有几句话他这么说： Memanggil, menetapkan untuk menyertai dia, memanggil dan ada kata memilih. 主耶稣呼召、拣选，并且立他们自己同在。
Jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan karena kehebatan atau ada kelebihan tertentu dari Simon orang Zelot ataupun 12 rasul. 其实这12个门徒，包括这个西门，他也不是说他们本身有特别的地方能够使主来招他们。 Tapi murni karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang boleh memanggil dan memilih 12 orang ini. 这完完全全只是仗着神的莫大的恩典来拣选他们每位。 Kalau mau pakai cara manusia, cara dunia, Yesus teliti sampai dalam, ini motivasinya salah, pasti nggak terpilih. 如果以神的方法呢，他都知道每个人的心啊，看到这个是这么想，那个这么想，也许很难找到 Ya, 门徒。 kami para hamba Tuhan waktu masuk STT Saat, salah satu yang menentukan masuk tidak masuk itu adalah wawancara. 所以在当牧师啊、传道人啊，他们要入神学的时候，就有一个面临一个面试。 Ya, waktu wawancara yang paling dicari oleh dosen itu adalah apakah motivasinya ini karena benar-benar panggilan atau tidak, ya. 所以这些博士呢，他们就要知道这些要来成为神仆的人，是否他的动机是真正的爱神的。 Walaupun tesnya nilainya tinggi-tinggi, begitu wawancara diketahui motivasinya bukan betul-betul dipanggil jadi hamba Tuhan, maka tidak akan 无 lulus. 论他们所考的成绩非常好，不过这一点不能通过的话呢，就完全不能够动机方面。 Nah, saudara sekalian, saya mau mengkontraskan dengan waktu Simon orang Zelot dan rasul-rasul dipanggil. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan anugerah yang lebih besar dibandingkan kami yang mau masuk STT, ya. 主耶稣给这些门徒的恩典呢，超越给予我们这些神仆的， Karena di awal-awal motivasi mereka salah semua. 因为全部他们的动机在起初的跟随耶稣的动机都是错的， Sebab ingin yang terbesar. 所以这个就是最大的。 Sebab mereka ingin hanya mengalami mujizat dan 他 kuasa-kuasa 们都要 Yesus. 成为最大的，他们也要领受到神给他们莫大的那 Pada 个 waktu Yesus 神迹。 mengatakan anak manusia akan menderita, akan mati, akan disalib. Mereka semua, bahkan Petrus yang dianggap pemimpin, jangan sekali-sekali terjadi seperti itu. 所以当主耶稣说人子来了，他要上十字架，他要死的时候，所以西门彼得就非常的反抗。 Jadi saudara sekalian, sekali lagi Simon orang Zelot boleh mengalami transformasi karena ada anugerah, ada panggilan, ada pilihan, ada penetapan dari Tuhan Yesus. 所以这位西门他能够改变呢，是神已经拣选他。 Kemudian setelah ikut Yesus, setiap hari, pagi, siang, malam, semua kegiatan pelan-pelan di sana terjadi transformasi 那 spiritual. 与主耶稣同在，并且以基督的爱使到他慢慢的生命中有所改变。 Yang dulu sebagai orang Zelot sangat benci kepada orang Romawi. 以前呢，在他的地位，他是很恨这些罗马人的， Termasuk para pemungut cukai. 也甚至憎恨这些税率。 Tapi Yesus sengaja memilih salah satu rasul itu Matius adalah pemungut cukai. 主耶稣就是要选这个马太，就是那个税率的，来成为他的门徒。 Untuk digabungkan sama Simon orang Zelot yang saling bertentangan. 他把这个两个人是对立的来搞在一起。 Tapi melihat bagaimana Yesus mengajar, Yesus mengasihi, termasuk mengasihi musuh, terjadi penerimaan transformasi di situ. 当他们与主耶稣同住的时候，他们学到主耶稣怎样来能够来赦免这些敌人的时候，他们慢慢就学习了。 Tidak ada peristiwa dicatat di sana mereka saling bertengkar atau saling bermusuhan antara Matius dengan Simon orang 在 Zelot. 记载里面不曾有学到这个西门跟马太有什么冲突的经历。 Pelan-pelan ditransformasikan dari hati yang panas membara penuh dendam kebencian menjadi hati yang penuh kelapangan dada dan mulai boleh saling menerima, saling mengampuni. 从一颗充满仇恨的心，把它软化成一个有爱的心。 Ini transformasi yang paling sulit, saudara-saudara 这个 sekalian. 就是非常难的一个改变的阶段。 Karena waktu Yesus di khotbah di bukit, 当主耶稣在登山宝训的时候， waktu bicara soal mengasihi musuh, mendoakan musuh, 当主耶稣说到你要爱你的仇敌，你要为他们祷告的时候， Yesus mengatakan,
Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. 主耶稣说：“你要完全，以在天上的神一样的完全。” Transformasi yang paling sempurna, yang sempurna adalah ketika kita sudah sanggup mengasihi sampai mengasihi musuh-musuh kita. 你的改变彻底的最高境界，就是当你能够赦免对你有仇敌的人。 Masihkah kita ada menyimpan benci, dendam, amarah, 是否 kepahitan? 我们还有把这些苦根、这些敌意，把它藏在心里面呢？ Kita yang dipanggil untuk menyertai Yesus, Yesus ingin terjadi transformasi kasih dalam hidup kita. 主耶稣召我们每位，他要我们有在这方面的彻底的改变。 Lepaskanlah pengampunan, 我们要把这些怜悯把它释放出去， lepaskanlah kepahitan. 我们把这些苦根除掉。 Dan dengan menyadari bahwa kita pun berdosa di hadapan Tuhan dan sudah mengalami kasih dari 我 Tuhan. 们要自觉到我们在神的面前都是有罪的。 Saudara sekalian, kemudian kita melihat transformasi yang terjadi kalau kita lihat apa yang dicatat tentang Simon orang Zelot, maka saya ambil kesimpulan tidak mengutamakan popularitas diri tapi hidup meninggikan Tuhan. 已经被改变的西门呢，他不再追求个人的名声，而是高举着神的名来活。 Jadi nama Simon orang Zelot ini hanya dicatat ketika ada urutan nama 12 rasul. 在这个西门呢，这位西门他被记载在圣经里面，只是当说到某某门徒的名字， Dan ketika mereka berkumpul untuk menantikan Roh Kudus. 就是当他们一起集在一起来等待神的灵降临的时候， Dialog atau perkataan Simon tidak pernah dicatat di Alkitab. 西门的说话的词呢，他说什么呢？根本在圣经里面不曾有记载过。 Namun seperti arti kata zelot yaitu rajin dan giat, nah, orangnya ini seperti ini juga, rajin dan giat mengabarkan 这 Injil. 位人呢，非常热心非常积极的一个人。 Sama seperti rasul yang lain ketika Roh Kudus turun mereka berapi-api mengabarkan Injil. 就其他的使徒呢，他们当圣灵降临的时候，他们每位就各自用自己的神赐给他们的来侍奉神。 Catatan sejarah yang di luar Alkitab ya, menurut tradisi-tradisi gereja, 历史记载在圣经以外的记载， dia mengabarkan Injil sampai ke Mesir, Afrika, ya Libya, sampai ke Inggris dan Persia ya. 这位西门呢，他把福音传到埃及、北非、毛里塔尼亚、利比亚，甚至英国。 Kemudian Simon juga dicatat di dalam sejarah gereja, diyakini mati sebagai martir, bahkan dia wafat dengan cara digergaji ya, sangat mengerikan 后来 sekali. 他被记载说，他殉道有传统认为西门最后殉道是被锯死的。 Nah, saudara-saudara sekalian, walaupun dia tidak banyak dicatat, tidak ada perkataannya, tetapi tindakannya, kesetiaannya dicatat di dalam sejarah gereja. 无论这位西门呢，他的话语不曾记载在圣经里面，但是他用他的行动，他已经行了，给了我们很大的榜样。 Secara nama bukan mungkin dia tidak sepopuler Petrus yang ada surat 1-2 Yes, Petrus tinggal. atau Yohanes atau Paulus yang menuliskan surat-surat yang tercatat di dalam Alkitab. 根据记载呢，我们看到他不比那个西门还有路加或者是某某的别个保罗的使徒，他们那么有名气的。 Tetapi saudara sekalian, nama yang tidak tercatat, nama yang tidak populer tetap bisa meninggikan nama Tuhan. Amin, 这 saudara. 些没有被记载的名吗？仍然是高举神的。 Kita mungkin tidak tampil di depan, kita mungkin tidak tampil sebagai penyambut, tetapi kita tetap bisa giat mengabarkan Injil. 我们虽然没有参加任何的侍奉，或者没有被人看到，不过我们仍然能够把福音传出去。 Nah, transformasi yang terjadi adalah karena Simon orang Zelot mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus.
这个西门呢，他能够改变，就是他照着主耶稣的话，他背起十字架来行神要他所行的。Dia tidak mempopulerkan diri, menonjolkan diri, berarti dia sudah belajar untuk menyangkal diri. 他不再找他自己要得到什么名声的那种态度，不过他要高举神。Ya, mati sebagai martir berarti menandakan dia siap memikul salib. 因为他以殉道的精神呢，就代表他就是已经要为基督而死。 Dan dia siap mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. 他也忠诚的跟从主耶稣到他生命的最后。 Meskipun tidak mengalami popularitas, 虽然他不是一个在圣经里面记载很多的一位伟人， meskipun dalam sejarah kita melihat berarti dia juga tidak mengalami banyak fasilitas. 我们看到在历史的记载，我们也看到他不怎么的突出。 Tapi yang terpenting adalah dia setia sampai akhir. 最重要的就是他能够忠心到底， Saudara-saudara sekalian, mari kita boleh mengalami transformasi. 让我们每位都能够领受到在神里面的改变。 Salah satu pergumulan nafsu duniawi kita adalah ingin jadi yang lebih besar, lebih baik, lebih hebat. Betul ya? 在我们的欲望中呢，就是最大的，我们常常要，我们是成为最好的、最大的、最有贡献的。 Saya suka pelayanan kebaktian anak-anak. 牧师呢喜欢来侍奉那些小孩子。 Setelah satu khotbah di acara pembukaan sekolah TK, 在一个新开的一个幼儿园的一个学校， di Kalam Kudus ya, di tempat saya di Pematang在 Kalam Siantar. Kudus. Selesai itu jam makan siang, anak-anak TK itu juga pulang sekolah. 在那边吃了午饭，他们也要回家了。 Pada waktu mau keluar makan siang tuh dekat sekolah banyak rumah makan ya. 因为在要走出去要吃午饭的时候，在前面有很多饭店、饭馆。 Ya. Waktu saya khotbah saya lupa memperkenalkan diri mungkin ya. 因为在牧师要向小孩子讲道的时候，他忘了自我介绍。 Jadi anak-anak dari seberang itu dia teriak-teriak. 所以在对面的那些小孩子，他就一直在喊着 Mama itu siapa? Mama itu siapa? 妈妈，那位是谁呀、那位是谁？ Yang tadi khotbah, yang tadi khotbah. 刚才他讲到的，刚才他讲到。 Mungkin mamanya juga nggak tahu nama saya. Akhirnya anak ini panggil, Bapak gereja, Bapak gereja. 然后这位小孩子很天真的说，教会的先生，教会的先生。 Saudara, istilah Bapak gereja itu adalah nama besar seperti Martin Luther, Calvin, Agustinus. Itu Bapak gereja, saudara 其 ya. 实这个称呼就是一个很伟人在教会非常在我们宗教非常有贡献的一个。 Wah, begitu dipanggil ya, kepala saya kayak jadi besar sekali ya. 当他用这句话来叫牧师的时候，哇，牧师感到 Saya langsung merasa, oh itu artinya tadi saya khotbahnya hebat sama anak-anak. Itu ya, sampai di kesannya begitu 刚 ya. 才讲到的时候讲得不错，所以这些孩子认同了。 Lalu saya mulai tergoda untuk cerita ke rekan-rekan. 所以牧师就把这个给同工们分享， Lalu saya cerita sama keluarga. 跟家人分享。 Tapi di balik itu saya sedang mencari popularitas. 其实，在里面已经有藏了一个动机，就是要觉得很得意的。 Itulah tantangan yang 这就是我 terberat. 们的的一个非常。 Saya disadarkan satu hari juga oleh anak-anak. 然后有一天，牧师也被小孩子所提醒。 Saya kantornya juga dekat TK ya, jadi kompleksnya TK SD itu dekat. 牧师的那个办公室也靠近一些幼儿园。 Saya kantor saya itu di sudut, jadi ada gang begitu, dan itu sebelahnya kantor gereja. Jadi kalau nggak ada aktivitas, gangnya kita matiin lampu ya. 因为牧师的办公室是在一个角落，所以当没有做工的时候，没有上班的时候，就把它熄灯。 Tapi di ujung itu ada jalan anak-anak keluar masuk, kalau lonceng kalau apa keluar masuk ya. Jadi bisa lihat ke gang sini. 因为在那对面呢，又有小孩子走来走去，他们能够看到。 Waktu anak-anak ada lonceng keluar, saya juga mau keluar, saya buka pintu, saya keluar.
当小孩子们也钟声响起的时候，要出来的时候，牧师也刚好要出去， Karena sepanjang gang gelap ya. 因为那条街都很暗。 Waktu buka pintu ada cahaya dari jendela. 当开门的时候，就有从窗上有灯光照下 Begitu 来。 saya keluar, anak-anak dari sana langsung teriak-teriak, "Wih, hantu, hantu, ayo cepat lari!" Ya. 当牧师走出去，他们又喊了：“有鬼，有鬼，赶快跑！” Wah, saya ditakuti saudara ya, sebagai hantu ya. 牧师被认为是鬼， Waktu itu mungkin ada musim film-film hantu 因 ya. 为那时候很多鬼怪的那些电影。 Kejadian itu tidak lama setelah yang tadi, Nah, kejadian tadi. 那个情况呢，又和这个发生的是靠近的时间， Saya disadarkan satu hal, 所以牧师也被提醒了。 kamu jangan mengharapkan popularitas pujian manusia. 所以我们不要仗着人给我们的一些奖励。 Kamu bisa dipanggil bapak gereja, besok dipanggil hantu. 今天你被说是一位伟人，然后明天你又被说是一个鬼。 Fokus saja 我们 untuk meninggikan Tuhan 就 Yesus. 是要把我们的精神全灌注在把神高举。 Seperti Yohanes Pembaptis, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. 有时那个约翰约翰他说他要更小，使到神显得更大。 Ada amin saudara? 我们有阿门吗？ Dari sanalah terjadi transformasi. 从那我们就能够得到次第的改变。 Mari kita baca kalimat dari William Barclay yang saya suka sekali ya. 我们一起来读这个威廉巴克莱的一个非常好的一句话。 Bahasa Indonesia 1, 2, 3. Yesus tak berusaha memikat orang dengan menawarkan jalan yang mudah. Ia berusaha menantang mereka, membangkitkan semangat mereka yang sedang tidur dengan menawarkan jalan yang lebih tinggi dan lebih sulit. Yesus datang bukan untuk membuat manusia hidup lebih mudah, melainkan untuk membentuk manusia menjadi mulia. Amin, saudara. 阿门。主耶稣并不是用一条容易的道路来吸引人，乃是挑战人、唤醒人沉睡的心，激请他们走一条更高、更艰难的道路。主耶稣说，不是要让人的生活，主耶稣来不是要让人的生活变得更容易，而是要塑造我们要成为一个荣耀神的人。 Amin. Saya tutup dengan sebuah video, ada seorang memberikan ceramah di Tiongkok. Setelah pulang, dia tanya, kalian mau saya doa apa? Ya, terus orang-orang jawab, doakan kami supaya bebas seperti Amerika, tidak ditangkap gara-gara pengabaran Injil, lalu bebas beribadah. Si orang Amerika ini bilang, sorry saya nggak mau doa seperti itu. Lalu doanya seperti apa? Kita saksikan ya. 我们来看一个短视频。 700 square feet in a little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22
Ya, kalimat yang bagus ya. Dia tidak mau berdoa supaya orang Cungkok yang susah itu jadi orang Kristen seperti orang Amerika, tapi dia mau doakan justru orang Amerika lah yang harus belajar di tengah-tengah kesulitan orang Cungkok tetap maju, tetap setia dan terjadi transformasi. 他不要为他们祷告，因为他要美国人所对神仰望的精神，要如中国人那样逼迫的情况中那样。 Ada kalimat yang sangat baik tadi ya, 有一句话非常好， dari seorang ibu yang menghafal ayat Alkitab. 从这位一位妇女，她已经把圣经已经记下来了， Orang bisa 背下来。 rebut Alkitab, bakar Alkitab. 他们呢能够把圣经拿去， Tapi kalau kita sudah hafal di dalam hati, tidak ada siapapun yang bisa merebut 如果我们 firman 已经 Tuhan. 把它记在心里的时候，没有任何人能够夺去。 Mari kita lebih setia mengikut Tuhan Yesus. 让我们每位都有忠心来跟随我们的主耶稣。 Kita doa ya. 我们低头祷告， Terima kasih ya Tuhan 神啊，我们要感谢你， dari panggilanmu kepada Simon orang Zelot 从 kami, 你叫这位锋锐党的西门的时候， kami belajar untuk bertransformasi dari nafsu duniawi menjadi transformasi radikal di dalam mengikut Tuhan Yesus. 我们要从这个属世的概念来改变成神，我们要仰望你，神啊。 Dari awalnya mungkin motivasi kami salah, 在起初，我们的动机是错的， tapi biarlah dengan mengikut Yesus kami terus diperbaharui. 让我们在跟随你的脚步中，我们慢慢的被你改变。 Transformasi yang terdalam 最深刻的改变， adalah mengalami kasih dan mampu mengasihi. 就是要领受到你的爱，也有能力来爱别人。 Transformasi juga membuat kami tidak memikirkan popularitas diri, tetapi senantiasa meninggikan Tuhan. 彻底的改变，也是让我们不只是追求个人的能够有名声的，不过要把神你的名字来高举。 Dan dengan mengikuti firman Tuhan, mengikuti ajaran Yesus, biarlah kami boleh terus bertransformasi di dalam pikiran, tindakan, dan perkataan 在 kami. 跟从你啊，主耶稣，还有来跟随你的道的时候，使到我们能够彻彻底底的来改变。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们祷告，我们求， Amin. 阿门。